Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi PDPR kita pertama kali ni, cikgu akan tunjukkan jalan kerja untuk kemahiran yang seterusnya. Buku teks muka surat 57, iaitu peratus dalam kehidupan seharian. Contoh 1 tu. Jadi dalam buku teks tu nanti kamu boleh rujuk. Cuma cikgu akan tunjukkan bagaimana cara pengiraan dia. Kalau kita tengok kat soalan tu, 85% dia punya markah. Jadi nampak saja simbol peratus. Langkah pertama, kamu akan tukarkan dia kepada pecahan, iaitu 85%. Kemudian nampak saja pecahan ni, kamu tulis bawah ni pula 85% darab dengan berapa jumlah soalan yang ada dalam ujian tu. Kalau contoh dalam soalan buku teks tu, dia ada 60 soalan, jadi 60. Itu maksudnya peratus daripada sesuatu kuantiti tu. Kuantiti tu jumlah ke semua soalan ni lah. Ada 60 soalan, itu kuantiti dia. Jadi sekarang ni sama dengan langkah pertama, bila macam ni saja, cikgu akan guna pen merah. Langkah pertama, potong atas, potong bawah, potong sifar dia. Sekarang ni dah tinggal jadi 85 darab 6 bahagi dengan 10. Kemudian kita boleh permudahkan, potong dia. Cari satu sifir yang ada jawapan kedua-duanya. Sifir 6, jawapan dia 6 dengan 10. Apa sifir yang ada jawapan 6 dengan 10? Iaitu sifir 2. Potong 6. 3, 2, 6, 5, 2, 10. Jadi kita dah kecilkan nombor dia. Seterusnya, selepas kamu dah kecilkan, barulah kamu teruskan. Maksud cikgu teruskan, darab dahulu, maksudnya 85 darab dengan 3. Jadi 85 darablah dengan 3. 5 darab 3, 15. 5 di bawah, 1 naik atas. 8 darab 3, 24 tambah 1, 25. Selesai darab. Ingat, pusing ke bawah balik, bahagi. Patah balik, bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 5. Jadi kamu sambung kat bawah ni, 255. Jawapan darab tadi, hasil darab tadi, bagilah dengan 5. 55, 25. Tolak, habis. 5, turun. 155, tolak, habis. Jadi dapatlah 51 soalan betul. Okey, lepas kamu dapat 51 soalan yang betul tadi, dia belum siap lagi, kerana soalan tu dia tak tanya berapa soalan yang dia betul. Dia tanya berapa soalan dia yang salah. Jadi nak tahu bilangan soalan dia yang salah, jumlah ke semua soalan tadi dalam ujian tu ada 60. Jadi 60 tolaklah dengan 51. Jumlah soalan yang dia betul, yang kita kira tadi. Jadi tolak macam biasalah. Ni tolak mudah ni. Tolak soalan aja 1 ni. Sifar tolak 1 tak boleh, pinjam. 10 tolak 1, 9. 5 tolak 5, habis. Jadi dapatlah jawapan akhir dia. Bilangan soalan yang dia salah adalah 9. Jadi tolong fahamkan jalan kerja yang ditunjukkan dalam buku teks dan cikgu terangkan ni. Okey, ni untuk contoh yang kedua. Ali mendapat 25% markah dalam satu ujian. Jika terdapat 40 soalan, berapakah bilangan soalan yang Ali betul? Ni contoh soalan yang kedua. Jadi kat sini kamu kena kenal pasti maklumat-maklumat yang penting. Ali ni ambil ujian, dia dapat 25% je. Lepas tu dalam ujian tu ada 40 soalan. Dia tanya berapa soalan yang Ali betul. Jadi kamu kena faham, markah ini dia kira, 25% ni dia kira berdasarkan berapa bilangan soalan yang dia betul. Jadi
Terus kamu tukarkan peratus kepada pecahan. 25% sama dengan 25/100. Jadi ambil balik pecahan tu 25/100 darab dengan 40. Sebab apa 40? Ada 40 ke semua soalan dalam ujian tadi. Jadi langkah pertama, pada ada bentuk macam ni, permudahkan dulu. Jadi potong atas, potong bawah. Kemudian kamu fikirkan satu sifir yang ada jawapan 4 dengan 10. Sifir berapa? Sifir 2. 2, 2, 4 jadi 2. 3, 2, 6, 4, 2, 8, 5, 2, 10 jadi 5. Kemudian barulah kamu teruskan jalan kerja tadi, iaitu darab, kemudian bahagi. Jadi 25 darablah dengan 2. 5 darab 2, 10. Sifar di bawah, 1 naik atas. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. 50. Kemudian belum siap lagi jawapan ni tadi, hasil darab tadi bahagi dengan 5 yang ni tadi. Jadi 50 bahagilah dengan 5. 1, 5. 5 habis. Sifar di atas, sifar di bawah, habis. Dapatlah jawapan akhir dia 10 soalan betul. Itulah bezanya. Okey, apa beza dengan soalan tadi? Cikgu, tadi soalan tadi ada tolak. Kenapa soalan ni sampai sini saja? Lepas dah permudahkan, dah darab bahagi, dah siap. Tadi dia tanya soalan yang salah. Tu beza dia. Yang contoh yang kedua ni, dia tanya soalan yang dia betul. Jadi yang dia betul ini sajalah. Ini saja jangan. Jadi cikgu nak kamu fahamkan. Bila masa kalau dia tanya kalau soalan tu tanya bilangan soalan yang dia salah, apa beza jalan kerja dia? Kalau dia tanya bilangan soalan yang betul, apa beza jalan kerjanya? Jadi dapatlah jawapan akhir dia 10 soalan saja yang betul. Okey, ni seterusnya untuk jalan kerja yang lain. Mana yang dah mahir dengan kaedah permudahkan, kaedah potong-potong yang cikgu ajar sebelum ni tu. Okey, sama saja. Ni cikgu sambung kat sini je. Potong atas, potong bawah. Langkah pertama semua soalan mesti sama. Kemudian cari satu sifir yang ada jawapan kedua-dua tu. 4 dengan 10. 2, 2, 4. 5, 2, 10. Kemudian sepatutnya kita akan tengok lagi, boleh tak kita permudahkan lagi. Ingat, kita boleh permudahkan, kita boleh kecilkan nombor tu untuk yang atas dengan yang bawah. Sebab tu cikgu selalu sebut atas, bawah. Potong atas, potong bawah. Dia bukan depan dengan depan, tak boleh. Jadi 2 dengan 5. Ada ke sifir yang ada jawapan 2 dengan 5? Tak ada. Kemudian kamu cubalah yang sebelah sini. Sebab yang ni pun nombor sebelah atas, yang ni pun nombor sebelah bawah. 25 dengan 5. Ada tak sifir yang jawapan 25 dengan 5? Ada. Iaitu sifir 5. 1, 5, 5. Dah tinggal 1. 5, 5, 25. Itulah beza dengan jalan kerja yang tadi. Yang tadi tu yang asas, yang semua orang mesti tahu. Cuma jalan kerja yang cikgu tunjuk ni yang dah mahir dengan kaedah potong. Jadi teruslah kamu jawab. 5 darab 2, 10. Perlu bahagi ke? Tak perlu bahagi. Sebab apa tak perlu bahagi? Sebab bawah ni dah tinggal 1. 10 bagi 1 dapat 10 lah. Jadi tak perlulah kamu bahagi. Jadi dapatlah jawapan akhir dia 10 soalan betul. Sama ke tidak jawapan kita dengan contoh yang sebelum ni? Sama. Cuma jalan kerja ni lebih mudah. Bukan mudah, dia lebih cepat. Jadi siapa yang mahir dengan kaedah potong-potong yang cikgu ajar sebelum ni, gunakan kaedah ni. Mana yang tak mahir, ingat, potong sifar, kemudian cari sifir yang ada jawapan tu, yang boleh pemudahkan tu, kemudian darab bahagi. Itu saja daripada cikgu. Selamat mencuba. Stay safe. Sekian. Terima kasih.